Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati pengurusi majlis, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa surau Ad-Diniyah. Betul Ad-Diniyah. Seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ni surah ke-21. Saya pilih ayat 92. Ayat ke-92 perbahasan untuk malam ni. Kalau modal saya habis cepat, sikit kita balik awal. Kalau panjang, tuan-tuan kena tunggu. Ayat ni menarik tuan-tuan, insya-Allah. Tadi dia fikir nak baca tentang sebab saya ni letih sangat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Yang bermaksud sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Perbahasan malam ni soal akidah. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Baik. Berdasarkan ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Islam telah memberi satu garis panduan untuk menyatu padukan umat Islam. Formula atau ramuan untuk menyatu padukan umat Islam yang berpecah belah ini, di antaranya ayat ini. Dengan jelas Allah menyatakan, sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu. Satu dalam perkara apa? Nanti kita bahas. Kalau kita boleh bersatu dalam beberapa perkara ini, kitalah umat yang cemerlang. Dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Maka taatlah kepada aku. Baik. Berdasarkan ayat ini, tuan-tuan, ramuan untuk menyatu padukan, untuk menyatu padu umat Islam, mesti ada 5 sifat. Umat Islam perlu bersatu padu dalam 5 perkara. Yang pertama, tuan-tuan, berdasarkan ayat tadi, pertamanya, bertuhankan kepada Allah yang satu. Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab dalam Quran, Tuhan telah merakamkan, tuan-tuan, manusia-manusia yang mempersekutukan Allah. Di samping dia percaya pada Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Wah, ada gambar pula, bang. Tang mana kamera ni? Tu. Oh lama. Tu muslimat nampak? Muslimat ada tak? Hai. Dah cerita tu. Nanti hampa tak nampak muka handsome ni pula. Baru balik pada Mekah ni. Nak peluk boleh lah, ada berkat. Tapi muslimat jangan peluk aku pula, balik awal lah. Cerita gitu. Nah.
Jadi kembali pada tadi, karena memang ada manusia tuan-tuan, kita tak nafi. Kan? Mereka menyembah Allah, dalam masa yang sama menyembah juga sesama makhluk. Nanti saya kemukakan dalil dari Quran. Kita rujuk tuan-tuan di antara peringatan Al-Quran kepada umat manusia. Ada 3 perkara yang Allah tak suka. Jangan buat, tuan-tuan. Kita nak mengajak umat Islam, mari kita bersatu padu, dan perpaduan kita mesti bermula dengan menyembah Allah yang satu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, surah ketiga tuan-tuan, pada ayat 64. 3 perkara ni jangan buat. Allah cukup tak suka ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Dengar elok. Ali Imran surah ketiga ayat 64. Macam saya baca tak betul tadi. Tengok balik. Dia ni ceramah ni tuan-tuan. Kalau letih pun tak ada mood pun susah juga tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang kita segar tapi tak ada mood. Macam pemain bola sepak lah tuan-tuan kan. Hari tak ada mood ni, depan pintu gol pun tendang tak masuk, punya ceroy. Dia tendang bola tak kena, tendang punggung goalkeeper. Macam Peli mana. Macam-macam air dah. Jadi saya tengok semula tuan-tuan. Betul lah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni katakanlah kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Apa dia tuan-tuan? Ta'alau, marilah kamu semua, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, pada satu pegangan yang sama di antara kami dengan kamu. Ajaran dalam kitab kamu, baik Taurat, baik Injil dan kitab kami Al-Quran sama je. Benda ni jangan buat. Dalam kitab kamu ada ni benda ni. Yahudi baik, Nasrani baik, orang Islam baik. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyatakan perkara ini kepada ahli kitab. Apa dia? Pertama, alla na'budu illallah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Taat serta tunduk dan patuh hanya pada Allah. Mutlak. Suka tak suka, wajib kena sembah Allah. Sama ada undang-undang peraturan itu tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kita, wajib kena sembah Allah. Sembah makna tunduk dan patuh serta taat. Ketaatan mutlak hanya pada Allah. Cuba kita dengar. Para rasul yang Allah utus kepada sesuatu umat itu tuan-tuan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Surah apa? Boleh cari sendiri tak? Dah letih dah ni. Tak ingat dah tuan-tuan. Tuan-tuan cari sendiri. Nanti dia komputer bagi tahu, saya beritahu. Saya ada hamba Allah ni seorang yang nanti beritahu lah. Sebentar lagi dia beritahu. Saya boleh dengar, tuan-tuan tak dengar sebab martabat tuan-tuan masih rendah. Dia belum beritahu lagi. Nantilah saya cari. Tapi surah ke-16, surah An-Nahli, ayat 36.
setiap rasul para rasul, ajakan para rasul benda yang sama, tuan-tuan. Ayat 36 kan dia beritahu dah tadi. Saya kata dia akan beritahu. Kan? Saya dengar tadi 36 dia kata. Tuan-tuan mana boleh dengar martabat rendah. Kan? Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada setiap umat itu seorang rasul. Rasul ni tuan-tuan, ajakan para rasul sama je. An ya'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut. Jauhilah taghut. Tak kiralah taghut tu ulama ke, pemimpin ke yang merosakkan kita, itu semua taghut. Sebab itu kita diperingatkan kita wajib hanya menyembah Allah, jangan sembah yang lain. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 165 tu, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Tengok dia sebut. Ada di antara manusia yang menjadikan manusia juga, manusia seperti dia sebagai Tuhan. Dan dia cinta kepada manusia ini sebagaimana dia mencintai Allah. Nampak tuan-tuan? Dia taat kepada manusia ni seperti dia taat kepada Allah. Tak boleh. Sampai Allah sebut esok di hari akhirat, tuan-tuan. Oleh kerana kita menyamakan pemimpin ini, manusia ni seperti Tuhan, kita akan menyesal ketika kita dicampak ke dalam neraka Allah. Dari Quran Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97 98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sehingga mereka bersumpah demi Allah, sesungguhnya ketika kami hidup di dunia dahulu, kami sesat dengan kesesatan yang nyata. Kenapa? Kerana kami telah menyamakan kamu. Taurut ni lah tuan-tuan. Kami sembah taurut ni, kami taat pada taurut ini. Sebagaimana kami menjadikan kamu sama seperti Tuhan. Tu dia cerita dia. Faham tak tuan-tuan? Macam tak faham, penat aku. Nak ceramah bab lain ke orang pandai, bab akidah boleh lah sikit-sikit. Ini soal akidah tuan-tuan. Nampak tak? Sebab itu ramuan untuk menyatu padukan umat yang berpecah belah tidak lain tidak bukan kembali menyembah Allah yang satu. Kan? Ayat Ali Imran tu ada lagi yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dengar baik. Jangan kamu menjadikan mengambil sebahagian kamu, ataupun jangan kamu menjadikan sebahagian pada kita ini orang-orang yang apa? Dipuja-puja dan didewa-dewakan selain daripada Allah. Tu. Ada tak manusia memuja sesama manusia? Ada tuan-tuan? Ada. Di antaranya lawangan yang menyebut nama pemimpin. Hidup Mahathir. Tu. Itu namanya puja tu tuan. Setuju tak? Macam tak setuju. Anak pulang ke Mesir lah. Pulang saya ingat tu, jangan main-main. Bukan jumpa hari-hari, tapi saya punya dari ingatan ni macam kamera. Dia panggil photographic memory. Sekali pandang, ingat sampai bila-bila. Dan jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai orang-orang yang dipuja-puja dan didewa-dewakan. Tak boleh. Ini satu kesalahan tuan-tuan. Boleh lah. Jadi kalau kita nak menyatu padukan umat Islam wajib kembali menyembah Tuhan yang satu. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain.
Wajib, menjadi kewajipan kita mentaati segala perintah-perintah Allah. Tunduk serta patuh hanya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, jadi berdasarkan beberapa ayat tadi, ya, jelas tentang Ali Imran 64 tu tuan-tuan. Jangan sebahagian kamu menjadikan sebahagian yang lain sebagai orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan. Ini saya nak tegaskan di sini. Mungkin tadi saya sebut ya, tapi tak bagi contoh, nanti orang tak puas hati. Kan? Hidup Melayu, hidup rakyat, hidup Najib, semua ni ungkapan-ungkapan slogan yang menyalahi Quran. Kenapa tuan-tuan? Ketika Nabi SAW wafat, Saidina Umar tidak percaya Muhammad telah wafat. Betul tak? Dia menghunuskan pedang. Siapa yang kata Muhammad wafat, akan kupenggal kepala dia. Betul tak? Tuan-tuan, kalau apa yang dilakukan oleh Umar itu tidak salah, takkanlah Saidina Abu Bakar nak tegur. Nampak tak? Dibimbangi kerana terlalu cinta kepada Nabi ni, kerana cinta sangat kat Nabi ni. Dibimbangi juga tuan-tuan, dia akan terkeluar daripada batas keimanan pada Allah. Sebab tu Abu Bakar tegur. Hai, sampai nak memancung-mancung ni. Kan? Tuan-tuan takkan tak tengok seniman bujang lapuk. Kan? Dia kata, engkau memang lelaki yang durjana, menggunakan kekerasan terhadap wanita. Lebih baik kau minta maaf. Samsudin lah tu. Kan? Kadarisman kata, ni apa ni? Gila ke? Tergamak kau kata aku gila, puk dia tumbuk sekali. Dia Ramli sabar. Dia ni berlakon. Berlakon pun berlakon lah. Kenapa? Kerana belacan pun nak mancung-mancung. Takkan apa tak tengok aku pun boleh ingat dialog tu. Bikinlah cerita lain. Aku dengan gambar P. Ramli ni tuan-tuan tak boleh lah. 10 kali dia tayang, 50 kali aku tengok. Aduh, saya minat sungguh cerita P. Ramli. Bikinlah cerita lain, ayam belaga ke, kan? Itu cerita. Pak Haji dengar gambar P. Ramli, bangun balik terus. Cerai tu pasal tergelak sampai nak terkencing lah tu. Ketahuan sampai nak terkencing. Ustaz ni kan banyak kelakar. Cerita gitu tuan-tuan. Nampak tak? Nah? Akhirnya Saidina Abu Bakar pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengesahkan Muhammad memang telah wafat. Lantas beliau menegur Saidina Umar. Teguran dia berhikmah tuan-tuan. Pertama dia baca Ali Imran 144. Kemudian disusuli dengan Az-Zumar ayat 30. Dan terus berpidato. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun wa la yamut. Bila dengar dua ayat Quran yang dibaca oleh Saidina Abu Bakar diikuti dengan kata-kata bersemangat ini, ceramah yang pidato yang hebat ini, kata-kata masyhur ni, kembalilah waras tuan-tuan Saidina Umar yang ulama sebut nyaris-nyaris tuan-tuan, nyaris-nyaris kerana terlalu cinta kepada Nabi. Makna perbuatan tadi tidak dibenarkan oleh Islam. Walaupun Muhammad insan yang paling hebat di muka bumi, tapi dia adalah insan biasa, dia telah wafat, kita tak boleh mengagung-agungkan dia. Nampak tak? Apatah lagi hidup Najib pula. Allah, letih aku. Nabi Muhammad pun Allah tak benarkan, Saidina Abu Bakar tak benar, tambahlah Mahathir, Pak Lot, Najib, Syahrilul. Bila nak jadi pemimpin tau. Kan?
Cerita gitu. Nah, saya cakap ada dalil. Dicegah dan dilarang oleh agama Islam. Kita tidak menyatakan dia taksub pada Nabi, tapi ulama meletakkan terlalu cinta. Cinta pun tuan-tuan mesti dalam batas-batas keimanan. Bila terlalu cinta sangat dibimbangi, kan, dia akan terpesong juga. Sebab tu tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi yang terbaru saya pergi, jenazah yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat, kita hanya dapat tengok dari jauh. Orang terlalu ramai. Boleh dah. Dulu kita boleh juga ndap-ndap kan, skodeng-skodeng lah lubang tu. Sekarang tak ada dah, dari jauh. Kenapa? Ada yang buat benar-benar khurafat. Saya setuju dengan kerajaan Arab Saudi. Muhammad ni tuan-tuan telah wafat. Apa yang dia boleh buat? Kan? Dia dah wafat, dah habis cerita, kan? Sebelum jenazah yang mulia tu tuan-tuan ditutupi dalam satu kawasan yang dengan pagar tu, saya dipahamkan peringkat awal dulu, ada orang yang tidur atas kubur tu. Tidur, tak pergi mana-mana, jilat kubur pun dah, ambil berkat. Berkat kepala bapak hang apa, balik-balik hang sokong tahun. Faham tak? Walaupun saya hanya sekadar dapat melihat dari jauh, kan? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu perkataan yang dianjurkan oleh Dr. Zahzan Muhammad. Lazimnya kita kata apa? Assalamualaikum ya Rasulullah, kan? Tetapi tuan-tuan, saya bahas dengan sahabat-sahabat di Tafi Mutmainah, perkataan tersebut kurang adab. Assalamualaikum kurang adab. Dia lebih sempurna Assalamualaikum ya Rasulullah. Tambah warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dalam buku yang disusun oleh Dr. Zahzan Muhammad. Jadi saya hanya sekadar dapat tengok dari jauh lah, tak nampak pun orang ramai, kan? Tu cerita dia tuan-tuan. Jadi marilah kita kembali menyembah Allah yang satu, tunduk serta patuh hanya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ramuan yang pertama. Yang kedua, untuk menyatu padukan umat Islam, formula ramuan untuk menyatu padukan umat yang berpecah belah. Yang kedua, setelah kita menyembah Tuhan yang satu, yang keduanya menganuti agama yang satu. Agama tu benda. Orang Selangor kata benda, kan? Orang Kedah kata apa? Mendatang apa? Orang Kedah banyak ni, kan? Orang Kedah kalau dia tak tahu ni mendatang apa, dia semua mendatang, kan? Ni kalau orang tua-tua di kampung di Kedah ni bukan tahu benda ni. Ni mendatang apa, cik? Ni buaya darat, nenek. Buaya darat. Dan dia tanya binatang apa? Menganuti agama yang satu. Saya ingat mungkin dalam ni ada. Saya baca dulu firman Allah. Al-Baqarah 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Yang bermaksud celupan Allah atau agama Allah. Dan agama siapa yang lebih baik daripada agamaku? Jawapan orang-orang beriman, kami hanya menyembah Allah. Kami hanya tunduk serta patuh kepada agama Allah. Agama apa benda, tuan-tuan? Selagi perkara yang kedua ni tidak ditunaikan, selagi itulah perpecahan terus berlaku. Kita dengar huraian apa dia celupan Allah. Al-Baqarah 138. Mungkin ada tuan-tuan. Celupan Allah artinya agama
yang dicelupkan, diwahyukan Allah pada manusia, supaya mereka menghiasi dirinya dengan agama itu. Apa dia tuan-tuan agama-agama? Agama itu ialah undang-undang dan cara hidup. Itu agama. Undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah cipta ada undang-undang dan cara hidup tersendiri. Betul tak? Tumbuh-tumbuhan cara dia, haiwan cara dia. Tuan-tuan pernah tengok ke haiwan, lembu, kambing makan buah temikai yang busuk? Ada tak dia senak perut, syirik-birik? Tak ada kan? Cuba kita pergi makan tengok air dalam tong tu, confirm kan? Esok pagi tak sempat selak kain kan? Berterabur habis. Nampak? Sebab bagi dia, peraturan dia, kehidupan dia memang macam tu sesuai. Untuk kita tak boleh. Sebab tu kesemua makhluk Allah, baik jin, baik malaikat, apa yang Allah cipta tuan-tuan, kesemuanya ada undang-undang dan cara hidup tersendiri. Justru tuan-tuan, selagi mana umat Islam tidak kembali menganuti agama yang satu, selagi itulah perpecahan terus berlaku. Tengok, kita tengok dalam negara kita kan? Kenapa kita berpecah? Jemaah Islam itu sendiri berpecah. Betul tak Tuan Haji? Kan? Ada hijau, ada oranye. Kan? Kenapa wujudnya oranye? Sebab aku nak minum. Dah letak takkan tak minum, cerai. Ni muslimat senyap diam tidur apa? Tak ada muslimat kan? Cuti sekolah biasalah. Kenapa tuan-tuan berlaku perpecahan? Kerana hijau mau kepada undang-undang dan cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Betul atau tidak? Oranye dia nak tangguh dulu biar kita dapat kuasa kan? Kemudian baru kita laksana. Sekarang belum berkuasa pun orang kafir dah tak bagi peluang dah. Betul tak? Betul tak? Ini punca dia. Sebab kita tidak mau menganuti agama yang satu. Tuan-tuan, hudud tak boleh ditangguhkan. Saya ada hujah, tak tahulah mungkin puak-puak orange pun ada hujah. Hujah saya tuan-tuan, selagi hudud tidak dilaksanakan, percayalah, gejala murtad akan terus berleluasa. Faham adik? Undang-undang hudud saja yang boleh mengekang, menyekat gejala murtad. Man badala dinahu faqtuluhu, hadis Bukhari Muslim. Siapa yang tukar agama dia, maka bunuhlah dia. Kalau kita naik jadi penguasa, jadi pemerintah, hudud tidak dilaksanakan, tuan-tuan kena faham, undang-undang di dalam negara kita membenarkan anak cucu kita tukar agama ketika berumur 18 tahun. Jadi agak-agak tuan-tuan, esok Tuhan tak tanya ke kita dah jadi pemerintah, kita orang Islam pula tak ada usaha untuk menyekat gejala murtad? Tuhan tanya ada agak-agak? Mesti. Anda pasti? Boleh bagi dalil Quran? 100 ringgit? 500 tak apa? 1 saat sekarang habis. Ayassabul insanu ayyutraka sudah. Al-Qiyamah surah ke-75 ayat 36. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan tidak dipertanggungjawab? Kamu dah jadi penguasa abang, panggil abang boleh? Takkan saya muda, saya tua lagi pada ni bang. Umur berapa sekarang? 61. Kita serupa. Kita serupa. Ni cerita dia tuan-tuan.
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Bagaimana, kenapa ketika kamu menjadi pemimpin sebuah negara tak ada usaha untuk menghalang gejala murtad? Kamu orang Islam, kamu mengaku beriman, bahkan kamu juga isytihar, kamu jemaah Islam. Betul tak? Ay, tak senyum pun jauhin bah. Betul tak? Ini hujah saya. Murtad akan terus berleluasa, tuan-tuan. Tapi bila ada hudud, hudud dia jaga agama. Murtad tidak dibenarkan. Mereka nak tangguh dulu, kerana nak pastikan kuasa menjadi milik kita. Kemudian baru kita laksana. Tuan-tuan, belum jadi pun dah gaduh dah. Kan? Di AP Cina tak benar kan? Kalau you all laksana hudud, kita orang Cina takkan sokong perjuangan kamu. Tu kita jadi cerai. Tak apalah, kita tangguh dulu hudud. Sekarang kita war-war daripada sekarang. Kan? Kalau kami berkuasa, hudud akan dilaksanakan, dan hudud tak akan dipaksa ke atas orang-orang bukan Islam. Kan? Yang orang tanya lagi, orang Cina tanya, Lim Guan Eng tanya, tu bagaimana esok kalau Malaysia jadi sebuah negara Islam, aku nak semua tokong, boleh atau tidak? Ni kita tunjuk, dah lama dah Islam aja. Ni dalam ni Surah Al-An'am ayat 108, muka surat 195. Kamu nak sembah apa, kamu sembah lah. Baik dah Islam. Baik. Kan? Guan Eng tanya lagi, kalau kami hidup di bawah pemerintahan Islam, apa jaminan harta nyawa kami selamat? Boleh kamu bayar jizyah, cukai kepala setiap tahun. Kan? Mana dari Quran? At-Taubah ayat 29. Bila orang bukan Islam bayar, tuan-tuan, dia punya status kedudukan mereka tukar jadi kafir zimmi. Kalau kafir zimmi dizalimi, Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran fa innaha laisa dunaha hijab. Doa kafir zimmi yang dizalimi oleh orang Islam akan dimustajabkan, akan dimakbulkan oleh Allah. Tak boleh buat zalimu. Bila mereka bayar jizyah atau cukai kepala, mereka mendapat perlindungan Islam. Harta dan nyawa mereka di bawah perlindungan kerajaan Islam. Baik atau tidak? Ni apa yang melanggar buat ingat? Betul tak? Boleh tak kita paksa orang bukan Islam, Lin Guan Eng, dia terlibat, dia yang sibuk sangat ni, sebab tu kena sebut nama dia kerap-kerap sikit. Berkawan begitu lama pun bahlul lagi, pelang semua. Kan? Lim Guan Eng, dia mencuri, kan? Dia dihadapkan ke mahkamah. Macam mana nak hukum dia, macam mana? Allah menyatakan dalam Quran, fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Al-Maidah ayat 42. Orang bukan Islam diberi pilihan. Saya tak mau dihukum secara undang-undang Islam, saya hendak dihadapkan ke mahkamah sivil. Okey, teruskan. Nampak tak? Kita buat zalim tak kaum bukan Islam? Dah. Hujah dah. Tak perlu tangguh. Kan? Kita beritahu daripada sekarang. Katalah kita tangguh. Tangguh-tangguh menang, takdir menang. Tukar kerajaan, kan? Kerajaan Persekutuan Malaysia ni dah tukar tangan kepada Harapan, Pakatan Harapan. Pakatan Rakyat dah dah kata Harapan. Lepas tu barulah kita nak war-war. Kita tempoh kita merintah 5 tahun ni kan. Okey, kita akan war-warkan, kita akan iklankan tentang hudud kisah ta'zir. Kan? Makan masa pula. PRU 14 kita menang, PRU 15 kita kalah. Hudud tak laksana juga. Kita boleh tahu ke nak menang? Soal kalah menang, tuan-tuan, siapa boleh tahu?
Betul tak? Strategi memang betul, saya tak nafi. Tapi jangan tuan-tuan, kalau kita bersandar kepada strategi, dia bawa kepada syirik. Yang ni kena datang rumah saya kat Pandai Indah, saya nak tunjuk. Sesiapa yang bersandar kepada kekuatan yang ada, jumlah tentera kita lebih ramai pada mereka, kita hebat. Kelengkapan perang kita lebih canggih pada musuh, kita bersandar kepada perkara-perkara tersebut, tu Haji, hukumnya syirik. Ada tentera yang jumlahnya sedikit, tentera Talut, tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan Badar juga sedikit, kelengkapan perang tentera Islam tak canggih, tapi menang. Nampak tak tuan-tuan? Boleh? Nak panggil abang tak boleh lah, kita serupa. Okey, you faham? Cik, ubah you pula. Tu cerita dia. Sebab tu tuan-tuan berlaku perpecahan, kan? Hijau nak laksana hudud, oren nak tangguh dulu. Sedangkan kewajipan kita menganuti agama yang satu. Tak payah tangguh, jalan terus. Dari sekarang kita war-warkan, takdir kita dapat kuasa, terus laksana. Betul tak? Tak apa kalau tak ada orang nak bagi penjelasan, saya lah, tak ada masalah. Keluar kod TV 3 suku, TV Hijrah, kan? Rancangan khas bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Syarilung. Kita pun keluar, hai, pada hari ini penjelasan tentang hudud. Tapi tuan-tuan tengok TV-TV, tak mana ada cakap ni, betul tak? Allah, kadang-kadang nak menyampah tuan-tuan. TV Hijrah pun sama tuan-tuan. Yang keluar pun cakap benda remeh-temeh je. Betul tak? Cerita apa tadi? Allah. Saya tak minat langsung nak dengar. Kita pun pendakwah, tapi kalau yang power-power tu saya nak dengar je. Tak sentuh langsung. Sebab dia ada garis panduan tuan-tuan. Nak munculkan cara TV, dia ada garis panduan. Tak boleh cakap sesuka hati kita. Saya pernah juga ditawar tuan-tuan di RTM. Dia orang nak buat rakaman. Okay Ustaz, kita buat rakaman. Ustaz ceramah, kita buat rakaman. Rakaman aku tak mau. Aku mau live. Rakaman tuan-tuan, nanti saya cakap lain, dia keluar lain. Kan? Aku tak buat, tak tahu keluar tangan macam tu. Oh, aku sokong satu Malaysia pula. Bila aku buat ni? Rakaman dia boleh edit, betul tak? Oh, dia boleh buat macam-macam tuan-tuan. Tapi kalau live, kan? Habis-habis sangat dia kata, cut kepala bapa hang, cut. Kau suka aku lah, aku nak cakap. Kan? Tu cerita dia. Saya kata tak payahlah, aku tak muncul kat TV, tak apa, aku dah popular dah. Sungguh tuan-tuan, saya dalam bidang dakwah ni dah hampir 25 tahun dan populariti saya masih kekal dalam carta. Dulu akulah di tempat pertama telah dirampas oleh Azhar Idrus. Bukti dah, dulu dia pun jemput saya tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan mengenali Ustaz Azhar Idrus, dia jemput saya. Tuan-tuan balik buka YouTube tahun 2000. Ceramah di Surau Ladang. Dia jadi pengurusi, cakap 3 minit, saya ceramah 1 jam setengah. Dia duduk depannya. Dia bukan orang kenal pun masa tu, tahun 2000. Tapi hingga kini saya masih kekal dalam carta. Belum terkeluar lagi. Tak keluar TV, tak apa. Tak? Itu cerita dia. Sebab tu tuan-tuan, perpecahan berlaku. Kerana apa? Kerana kedua. Yang kedua, kerana kita tidak menganuti agama yang satu. Undang-undang peraturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah, sebahagian daripada kita menerima pakai, sebahagian menolak. Betul tak? Kalau puak biru, dia tolak hudud terus. Oren, dia tangguh. Hijau, dia nak laksana. Yang masalah harum manis. Dia ada 2, hijau dan oren tu aku pening. Hampa faham ke ni? Tak faham sudah lah. Mama Rahim, ni air apa ni? Oh. Dah buka satu botol lagi. Itu cerita tuan-tuan. Agama menganuti agama yang satu.
Tak boleh tuan-tuan kita menolak undang-undang dan cara hidup yang telah ditentukan oleh Allah kepada atau ke atas umat manusia. Kita wajib kena ikutnya. Kita ikut, percayalah kehidupan kita akan sempurna. Kita tak akan sesat selama-lamanya macam tadi lah. Tuan-tuan bayangkan tengok kalau kita jadi pemerintah, kita masih mengekalkan 12/4 dalam perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan tahu tak? Peruntukan yang membenarkan semua warga negara boleh tukar agama ketika berumur 18 tahun. Apakah kita tidak berdosa di sisi Allah? Tuan-tuan fikir ni lah. Dosa tak Tuan Imam? Kita mengekalkan undang-undang kafir ni. Islam tidak membenarkan pemeluk dia, penganut agama dia tukar agama, tak boleh. Sebab tu kita tegas, murtad diberi peluang 3 hari untuk taubat. Itu mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Kalau Imam Ahmad Hanbal tuan-tuan, dia tak bagi 3 hari. Dia tanya la tu juga, orang Kedah kata. Kan? Bila tahu si fulan ni murtad, baik, kamu nak kembali atau tidak pada Islam? Kan? Nyatakan jawapan sekarang juga. Kan? Dia kata aku tak mau. Ambil pancung. Hari ni Arab Saudi pancung 47 orang tuan-tuan. Termasuk kepala Syiah tu. Eloklah Syiah kena pancung. Di sana tuan-tuan semua main pancung kan. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, tukang pancung tu relax you know? Sekali tu saya tengok dia pancung 4 orang tuan-tuan. Siap pakai jubah lah tu. Kan darah tu tak kena dia kan. Sekali tertakkan pum, putus kepala. Dia pergi pula kepada orang kedua, pum, 4 orang tuan-tuan. Saya tak boleh buat kerja tu tuan-tuan, tak sampai hati. Aku tak sampai hati. Kan? Jangan kata nak pancung kepala orang tuan-tuan, nak sembelih lembu pun saya tak sampai hati. Saya pernah masuk korban tuan-tuan, peganglah tali. Kan? Tukang sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Punya lama lah dia nak mati tuan-tuan. Saya menangis. Ya Allah. Tiba-tiba menitik air mata tau. Tuan-tuan. Ish, apa pasal aku ni? Kan? Sedih tuan-tuan. Tu saya kata aku tak nak belajar sembelih lembu. Tak sampai hati. Tapi tuan-tuan, saya tergamak makan daging lembu 3-4 kilo tuan-tuan. Itulah daging yang paling saya minat. Tambah alhamdulillah tuan-tuan kalau ada air asam lah, sempoi Ini nak penggal kepala orang, mampu aku tak buat apa. Kan? 47 orang hari ni tuan-tuan kena semalam. Masya Allah. Semua dipenggal kepala tuan-tuan. Jangan main-main. Nah, sebab tu tuan-tuan, jenayah di negara Arab Saudi ni ada, tapi tak banyak. Kita Allahu Akbar. Kan? Hari-hari. Di Malaysia pula kes yang paling heboh diperkatakan ialah kes orang Terengganu, dia bunuh perompak yang masuk ke dalam rumah dia. Kan? Dia pula nak kena gantung tuan-tuan. Allah, aku pun pening. Macam mana ni no? Dalam Islam, dia nak baca hadis. Mempertahankan kehormatan, mempertahankan harta benda keluarga kalau kita dibunuh, mati syahid. Maknanya kita boleh self defense. Faham ni? Kita boleh mempertahankan diri kita. Dia mencerobohi rumah kita. Kan? Macam saya lah. Kalau pencuri masuk, confirm dia mampus. Ya aku black belt tu. Siap dengan pedang semua ada dalam rumah. Kan? Jet Li pun tak boleh makan aku. Jackie Chan kalah lama dah. Kan? Masuk rumahku, tarik pedang, cup, pancung kepala. Aku pula mati tali gantung. Tak gila babi yang undang-undang. Kita tak dibenarkan mempertahankan diri. Ni apa kejadah ni? Sebab tu tuan-tuan, saya sengaja timbulkan cerita ni. Dulu ada satu kes Cik Omar, Cik Sok. Pada tahun 1988. Pernah dengar tak ni? Hampa tahu tak kisah ni? Hampa tak tahu? Aku pun tak tahu. Aku baca ya. Cik Omar, Cik Sok, dia pengedar dadah. Apa hukuman kerana kesalahan mengedar dadah tuan-tuan di Malaysia? Tali gantung kan?
termasuk memiliki senjata api. Betul tak? Ni hukuman di Malaysia. Peguam bela dia di mahkamah berhujah. Cik Umar Cik Soh, Tuan Hakim, Cik Umar Cik Soh adalah seorang Islam. Ni saya nak beritahu ke tuan-tuan. Sebab tu kita kena ubah negara kita ni kepada undang-undang Allah. Oleh kerana dia seorang Islam, mengikut ajaran Islam, peguam bela dia kata berhujah. Nyawa seseorang Islam yang harus dibunuh hanya dalam 3 kesalahan saja. Pertama, kerana murtad, boleh. Halal darah orang Islam yang murtad, boleh dibunuh. Yang kedua, yang sudah berkahwin kemudian berzina, boleh. Yang ketiga, apa dia yang ketiga? Yang bunuh orang dengan sengaja. Dia ni pengedar dadah, dia tak boleh dijatuhkan hukuman mati. Si Hakim Haprak Mangkuk Ayun ni tuan-tuan, dia punya hujah pula. Mengikut Perlembagaan Persekutuan 3.1, dengar baik-baik. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Itu 3.1. Dia berhujah, si hakim ni, mengikut tafsiran Lord Reid laknatullah. Si kafir ni, Lord Reid mentafsirkan agama ialah upacara, baca doa, itu agama. Faham? Bayang, itu agama. Faham? Justru akhirnya Cik Umar Cik Soh mati di tali gantung. Faham tak ni? Sebab tu kita kena ubah tuan-tuan. Faham? Kena kembali kepada undang-undang Allah, baru adil. Orang masuk rumah kita, kita mempertahankan diri, kita pula mati di tali gantung. Mana? Betul tak? Saya pun baca kisah tersebut. Mula-mula 2 ekor ni, dia makan di gerai isteri dia ni. Bila makan-makan, nampak dia orang duk keliling, pergi balik. Si isteri ni suspek lah. Tengok-tengok dia masuk dalam rumah ke apa, yang tidak berjauhan daripada gerai tu lah. Si isteri telefon lah suami. Ni nampak-nampak macam 2 orang ni ada masuk rumah kita, kan? Si suami pun pulang rumah, ambil parang lanyak kau-kau punya, KO seko. Kan? Sekarang tuan-tuan, dia pula akan dihadapkan ke mahkamah di atas tuduhan membunuh. Saya tak setuju. Self defense. Lawyer-lawyer yang pandai undang-undang pun tuan-tuan berbelah bagi. Dah tak? Tuan-tuan tak baca lah. Kena baca benda ni. Kalau ikut hadis tadi, boleh mempertahankan kehormatan, harta dan keluarga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau kita mati kerana mempertahankan keluarga kita, mati syahid dunia lah. Sembahyang semua buat juga, tak? Tapi ganjaran pahala. Nampak tuan-tuan? Dunia akhirat ni jihad fisabilillah lah. Nampak tak? Tu cerita dia. Nampak tuan-tuan? Nah, jadi sedih lah, kan? Kita nak mempertahankan harta benda kita, kan? Sudah pasti tuan-tuan ketika tu mesti berlaku pergaduhan, betul tak? Kalau tak, dia tak lanyak lah dia orang tu. Itu masalah. Lepas tu kita nak undang-undang Islam, kita nak agama Allah, undang-undang dan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ke atas umat manusia. Kita tak boleh bunuh orang sewenang-wenang. Tapi dia ni bukan bunuh orang sewenang-wenang. Bagi saya lah, mempertahankan diri, masuk menceroboh rumah saya. Dia tak tuan-tuan? Saya alhamdulillah rumah saya di Sungai Petani, pagar pun tak ada tuan-tuan. Rumah saya lah yang belum lagi dimasuki pencuri, alhamdulillah. Mungkin rumah wali kot tuan-tuan, yang orang tak nampak. Rumah jiran ni semua dah masuk habis dah. Sampai jiran sebelah rumah saya diikat suami isteri tuan-tuan. Rantai emas isteri dia diambil. Rumah saya belum lagi. Pagar pun tak ada. Orang yang ada pagar pun dah masuk dah. Kan? Sebab tu saya terus terang, rumah saya ada pedang. Semua ada.
Pistol sebab kerajaan tak benar, kan? Yang ada pun pistol air saya lah, kan? Kan? Kalau boleh miliki senjata api, memang aku belilah, bagi tahu confirm. Tuan-tuan pergi kat Yaman, tuan-tuan. Hari kedua saya sampai di Yaman, hari Jumaat. Hari pertama sampai hari Khamis. Hari Jumaat tu solat Jumaat, tuan-tuan. Mana kita pernah lalui benda-benda macam ni? Di Yaman, tuan-tuan, orang Yaman boleh memiliki senjata M16 ke apa semua. Dia masuk ke dalam masjid nak solat, siap dengan senjata M16. Dia solat depan aku. Lepas tu senjata tu dia hala kepada aku, kan? Aku tolak tepi sikit. Kawan tu pun takut Arab, tolak kita. Saat ni silap hari bulan, ada bulat ke ada peluru, balik awal aku. Kita pergi belah Yaman, di belah Hadramaut. Budak-budak umur 12-13 tahun semua, dia orang pikul M16. Islam dia benar, tuan-tuan. Dia tak? Mempertahankan diri. Jangan bunuh orang sewenang-wenang. Dia tak? Boleh. Sebab tu kita mau dengan agama, undang-undang, peraturan Allah. InsyaAllah tidak akan berlaku perpecahan. Yang ketiga, setelah kita menyembah Allah yang satu, menganuti agama yang satu. Agama, saya ulang sekali lagi, ulang semula, undang-undang dan cara hidup. Mungkin undang-undang dan peraturan hidup lebih sedap, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Sesiapa yang mengikuti undang-undang dan peraturan hidup yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, pasti dia bakal mendapat kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Kena yakin. Allah tak akan perintahkan dengan satu undang-undang yang merosakkan kita. Tak mungkin. Betul tak? Allah mengharamkan arak sebab dia tahu dah, kan? Arak ni banyak mudarat. Allah mengharamkan judi. Kita macam mana pun, tuan-tuan, kalau kata dengan judi ni, janganlah terlibat dengan penjudian. Betul tak? Duit banyak mana pun boleh bankrupt. Judi ni ketagih, tuan-tuan, kan? Pergi Genting Island. Itu siapa dia? Dia cerita. Dalam star, mula-mula dia pergi minggu ni dia menang banyak. Minggu depan dia pergi lagi. Pergi lincin, akhirnya dia bunuh diri. Tengok, tuan-tuan. Tuhan mengharamkan judi, jangan ikut, jangan buat. Dia tahu ni, ini peraturan yang cukup baik bagi kamu. Jangan berjudi, tahu tak? Jangan minum arak. Benda-benda yang diharamkan oleh Allah, tinggallah, tuan-tuan. Kita hanya menganuti agama dia, undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sahaja. Yang ketiga, setelah kita menyembah Allah yang satu, menganuti agama yang satu, yang ketiga, tuan-tuan, berpandukan kepada kitab yang satu. Apa dia? Al-Quran. Dan kita tidak menolak As-Sunnah. Cuba kita dengar firman Allah. Kalau ikut Quran, apa kebaikan bagi kita? Mengikuti panduan yang satu, kitab yang satu, kan? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang pada kamu petunjuk dariku, lalu sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, berpandukan kepada kitab Al-Quran Karim dan As-Sunnah Muhammad SAW, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Kita kena percaya, tuan-tuan. Umat Islam tak kira oranye, hijau, biru, berpandukan kepada kitab yang satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Baru kita boleh wujudkan perpaduan, kan? Ini sebahagian kita nak ikut Quran, sebahagian tak nak ikut. Patut sangatlah Allah hinakan kita. Allah sedang menghina umat Islam, tuan-tuan. Ni dalil dia, muka surat 18, tafsir Profesor Mahmud Yunus. Kenapa? Karena kita ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizun fil hayatid dunya. Kita menjadi hina kerana kita beriman sebahagian Al-Quran,
kita kufur dengan sebahagiannya lagi. Dalam soal-soal solat, puasa, zakat, haji, oi, semua ikut Quran, betul tak? Dalam soal pemerintahan, ekonomi, pendidikan, nampak tuan-tuan? Ada tak kita ikut Quran? Tak ikut. Patut sangat kita jadi hina, tuan-tuan tengok. Barang siapa yang percaya ni uraian dan menurut sebahagian kitab tetapi meninggalkan sebahagiannya, maka ia mendapat kehinaan dan kesusahan di atas dunia, sedang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Dunia pun dapat susah lah. Tapi kalau ikut kitab, Tuhan janji fala yadhillu wala yashqa, tidak sesat dan tidak akan menemui kesusahan ataupun kecelakaan di dalam kehidupan di dunia. Kena yakin lah. Ni nak ikut yang mudah-mudah, yang menguntungkan. Betul ke Sultan Johor murka? Ya, Jakim minta 1 bilion. 1 bilion ke apa? Jakim. Dia nak duit tu banyak-banyak untuk apa? Sekolah agama rakyat macam kami urus pun yang orang tak nak bantu. Tahun 2016 tak ada, tuan-tuan. Tak ada peruntukan untuk sekolah agama rakyat. Kami sempat dapat 2 kali, 2014, 2015. Itu pun nak dapat, tuan-tuan, syaratnya mesti berdaftar. Kalau bukan dengan Kementerian Pendidikan, dengan Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kami Kedah, kami memang mendaftar Tahfiz Mutmainah ni dengan Majlis Agama Islam Kedah. Kan? Bawa pula tunjuk bukti. Ni kaminya registration pendaftaran kami, barulah dapat. Alah, setahun kali. Tuan-tuan, ni nak bagi tahu kat tuan-tuan, kos operasi Tahfiz Mutmainah setahun 800,000. 800,000. Makna tuan-tuan, purata sebulan 70,000. Gaji, allowance, makan minum pelajar, asrama dan sebagainya. Tuan-tuan, yuran yang kami kutip sepanjang tahun hanya sekitar 200,000. Mana nak cari 600,000 lagi? Jakim sibuk nak peruntukan sampai 1 bilion, nak buat apa? Nak jadi jakun? Nak buat apa? Betul tak? Apa yang Pak buat untuk Islam? Betul tak? Patutnya adakan peruntukan untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Betul tak? Sekolah Tahfiz Mutmainah Ustaz Syarilong 5 juta. Aku pun tak ada kutip derma lah. Oleh kerana dia orang tak bagi tu, malam ni kita bentang sejadah. Jangan tak faham. Mam Rahim, boleh nak? Bukan saya mengharapkan banyak, tuan-tuan, dapat 5,000 sudah lah malam ni. Boleh? Nampak punya kedekut tak hidung masin apa. Tuan-tuan, kos operasi 800,000. Yuran 200,000. 600,000, tuan-tuan, datang daripada 3 saluran. Zakat, alhamdulillah, memang ada yang orang bagi. Zakat untuk pelepasan cukai. Yang ketiga, infak bulanan. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, siapa yang sumbang kan. Tapi Masya Allah, setiap bulan dengan izin Allah, kami mampu membayar allowance atau gaji. Saya syukur pada Allah. Sebab kita yakin kepada Al-Quran. Kita berpandukan pada Quran. Kena yakin lah. Kita yakin dengan strategi kita. Kita tidak meyakini dengan pertolongan Allah. Logik akal, tuan-tuan. Bungkus lama dah sekolah ni. Bungkus dah. Paling tidak kalau tak bungkus pun, kaki tangan dah lari malam lama dah. Tahu lari malam? Tak ada seorang pun yang lari malam, tuan-tuan. Walaupun gaji tak tinggi, tapi kita jaga kebajikan. Mana ada, tuan-tuan, Najib pun tak mampu buat, tuan-tuan. Malu kat aku Najib ni. Ni, kami, sekolah kami, kaki tangan, staff, anak-anak kaki tangan, kita wujudkan nursery, pusat penjagaan anak-anak staff. Kita ambil 2 orang jaga anak-anak staff. Staff tak perlu bayar walaupun 1 sen. Staff hanya perlu melahirkan anak saja. Kan? Kan? Beranak, ada orang jaga. Hari ni saya ambil seorang lagi, bagi 3. Sebab anak kecil dah mula ramai.
Tiap-tiap tahun ada ustazah beranak, tuan-tuan, aku pun nak plan. Subuh betul puak-puak ni. Aku kata ustazah jangan bimbang, nursery dah ada. Ustazah hanya perlu beranak saja. Tu yang pakat beranak, tiap-tiap tahun beranak. Kau ni beranak, kau ni beranak. Dia pusing-pusing, ada pusingan tuan-tuan. Ni ada 2 orang lagi nak beranak pula ni. Aduh. Bila lah ustaz nak beranak pula. Gila-gila lah pula kan. Asyik dia orang kan beranak. Malu kat aku tuan-tuan. Kan? Patutnya bantulah sekolah agama rakyat. Kita tak kena ketik demah dah. Ya? Tak perlu dah. Sebab tu tuan-tuan, kita nak berpandukan kepada kitab yang satu. Kerana saya berpandu inilah tuan-tuan, kerana saya berkeyakinan kepada panduan inilah tuan-tuan, Allah tunjuk di dunia. Alhamdulillah. Esok, lusa lagi akan datang, itu saya tak nak fikir. Kan? Fikir apa yang kita boleh buat sekarang. Itu usaha saya tuan-tuan. Memang setiap tahun, Alhamdulillah, kita lepas boleh bayar. Zakat orang kampung yang buat bendang datang bagi, peniaga-peniaga bagi, ada bagi 1,000. Bulan ni mungkin dapat banyak sikit kot lah, kalau dia tak lupa lah. Kan? Tahun lepas dia bagi 15,000. Saya pun tak kenal siapa dia. Kan? Dia telefon saya masa tu saya duduk kat hospital. Saya tengok miss call. Saya kata, siapa dia ni? Saya sekian-sekian orang ustaz, saya nak bagi zakat sikit kat sekolah. Tapi saya hilang pamphlet, account number dah tak ingat. Boleh tak tuan pergi ke sekolah? Kan? Saya dah ada kat hospital ni. Kan? Dia pergi, saya telefon sekolah ni, nanti ada orang datang nak bagi zakat. Dia bagi zakat, bukan pelepasan cukai. Tu saya telefon semula, berapa dia bagi? 15,000 tuan. Dah 2 tahun untuk dia bagi. Tahun sebelum ni dia tak bagi 15,000, mungkin 10,000 ikut. Ni rezeki. Kita kena yakin lah tuan-tuan. Ni panduan kita. Kan? Kalau kamu tolong aku tolong kamu, kata Allah. Kita berpecah kerana kita tak yakin dengan Quran. Sebahagian-sebahagiannya yang kita ikut. Kita nak kena ikut ke semua. Tuan-tuan tengok muka surat 44. Nah, kita nak ikut Islam ni sejauh mana yang perlu kita ikut. Dia kata di sini, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, turutlah semua syariatnya, janganlah Islam kamu itu setengah-setengah. Setengah syariatnya kamu amalkan, setengahnya kamu tinggalkan. Itu tak betul. Ikut semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah kita bertuhankan kepada Allah yang satu, menganuti undang-undang dan peraturan hidup yang satu, yang ketiga, yang kita sebut berpandukan kepada kitab yang satu. Yang keempat, tuan-tuan, kita juga menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang paling utama. Beliaulah sebaik-baik contoh untuk kita. Bukan kita tak bagi contoh Isa, Musa, kan? Tapi oleh kerana beliau, Allah sendiri iktiraf sebaik-baik contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makna contoh tauladan yang sayugya, yang sewajarnya kita ikut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi tak pernah hidup senang. Pemimpin Islam, betul tak? Kita ni nak jadi pemimpin, syok dah tu. Tunjuk kat orang ni, pen saya harga 2,000. Alamak, tu belum jadi kerajaan persekutuan lagi tu tuan-tuan. Punya haprak. Aku tak nak sebut lah nama dia, jangan duk act sangat. Kan? Pen harga 2,000. Nabi punya zuhud tuan-tuan, pemimpin besar. Abu Bakar kaya raya, bila meninggal tinggal seekor baral kan? Tak ada benda dah. Infak untuk Islam. Kita nak contohilah Nabi SAW. Kan? Bukan sekadar imam solatnya tuan-tuan, imam sebuah negara, imam sebuah masyarakat dan keluarga. Masya Allah. Nak contohilah beliau. Nampak tuan-tuan? Hubungan beliau dengan Allah tak pernah putus. Masya Allah. Dalam kesibukan jadi pemimpin pun sempat lagi tuan-tuan solat malam bengkak kaki, kan? Kita baru jadi wakil rakyat, cerai lah, kan?
Quran pun tak sempat nak baca, sibuk program banyak. Macam mana tuan-tuan? Kan? Kalau saya tengok di Malaysia ni, contoh terbaik almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kan? Semua orang tahu tuan-tuan. Tak pernah beliau meninggalkan solat malam. Tu dalam kesibukan jadi menteri besar. Kita baru jadi pembantu adun lah, kelang kabut lah. Pembantu adun. Pula tu. Tu yang aku benci kan tu. Lebih pada adun lah, kesepak cuma. Kan? Kan, betul Pak Ji? Satu macam. Alah. Pusat khidmat. Orang yang ada kacera. Kan? Contohilah Nabi. Kan? Contohin ni Aziz almarhum. 2 kali dah tuan-tuan, saya bermimpi beliau datang kat saya. Kali pertama tuan-tuan, beliau menaiki kenderaan kancil ya tuan-tuan. Perlu 2 kancil lah. Beliau turun pada kereta kancil, berjubah putih, kopiah putih, dia memegang tongkat. Dia membelakangi saya. Saya tengok, oh Tuan Guru datang. Orang ramai tuan-tuan. Dia melambai-lambaikan tangan. Habis. Saya tak boleh nak tafsir mimpi, saya bukan bidang saya. Saya pergi tanya ustaz sekolah saya, sebab dia belajar bidang tafsir mimpi di Yaman. Ustaz, kalau mimpi macam ni macam mana? Okey, cerita sikit. Dia pakai jubah putih, dia tak bercakap, dia hanya melambaikan tangan dan dia pegang sebuah tongkat. Tongkat tu maknanya tuan-tuan, teruskan perjuangan kamu wahai Syahrilum. Makna dia suruh istiqamah hingga kemenangan. Tu kali pertama. Kali kedua tuan-tuan, saya berhadapan dengan almarhum face to face. Saya tengok Tuan Guru, dia senyum kat saya. Saya pun senyum kat dia. Kejap lah. Kan? Duk fikir kerap sangat datang ni. Nak ajak aku balik lah. Kan? Kalau nak ajak balik pun ajak Najib dululah. Kan? Najib dengan Rosmah bagi balik awal sikit. Kan? Lepas tu tuan-tuan, seminggu selepas tu, bila saya sandar dekat sofa rumah, kan, wajah almarhum ada di hadapan saya. Jadi saya rasa pelik, kan? Apalah dia nak bagi tahu? Seminggu, tiap-tiap hari wajah beliau terpampang tuan-tuan. Saya dapat melihat. Tuan-tuan memang tak dapat lihat, saya bagi tahu dah, tuan-tuan martabat rendah lagi. Kan? Saya yakin tuan-tuan, apa yang saya perjuangkan ini insya-Allah adalah betul. Teruskan perjuangan. Tu cerita dia, kan? Panduan kita Al-Quran. Contoh tauladan terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tak boleh contohi Isa, Musa, tapi Muhammad yang terbaik. Tak? Kalau tidak Allah tak sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Sebaik-baik contoh. Itu yang keempat. Kalau kita nak bersatu padu, usaha untuk perpaduan, mesti yang keempat. Yang kelima, ini semua kita buat. Tapi ada juga yang tak buat. Yang kelima apa dia tuan-tuan? Berkiblatkan pada Kaabah. Ini memang kita buat. Tapi ada juga ajaran-ajaran sesat di Malaysia, mereka tidak berkiblatkan pada Kaabah. Kan? Macam golongan sembah matahari. Di Pulau Pinang banyaklah tuan-tuan. Kan? Kampung tu namanya Kampung Seronok. Betul tak? Kampung Seronok. Kalau tuan-tuan pergi kampung tu seronok tuan-tuan. Tak pernah susah hati. Tu puak-puak matahari. Ada masjid dia orang pula tu. Masjid dia lebih kurang macam tokong Cina. Betul tuan-tuan. Hiasan dia tu macam tokong Cina. Kita yang kelima, berkiblatkan pada kiblat yang satu. Apa dari Quran? Al-Baqarah tuan-tuan, ayat 144. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu yang ada masjid qiblatain. Masjid dua kiblat.
Mula ke Jerusalem kan, Palestin kan, Masjid Aqsa. Kemudian turun wahyu, saya tak ingat ayat yang mana, Allah perintahkan menghadap ke arah Kaabah. Kalau tidak kita sama macam Yahudi. Allah nak beza tuan-tuan. Kita dengan Yahudi tak sama. Kalau tak, Yahudi akan berbangga tengok kiblat nampak pun belah kami. Nampak tak? Sebab tu sampai puasa sunat pun Nabi kata jangan puasa 10 Muharram semata-mata. Betul tak? Kerana ia menyamai puasa orang Yahudi. Kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan berpuasa 9. Bermula 9 dan 10. Ada ulama kata kalau 10 tambah jadikan 11. Jangan samakan dengan amalan Yahudi. Jadi yang kelimanya, kiblat yang satu. Al-Baqarah 144. Kalau kita buat kelima perkara ni tuan-tuan, insya-Allah kita ikut ramuan Allah, akan wujudlah perpaduan di kalangan umat Islam. Boleh tuan-tuan? Sekadar itulah, saya memang letih. Keduanya mood dah tak apa nak ada malam ni. Duk teringat nak balik kampung. Saya pulang daripada Mekah 24, 27 saya datang KL tuan-tuan. Tak sempat sahabat-sahabat nak ziarah apa semua, nak makan kurma lah, kacang cerdik lah kan. Kacang cerdik pun beli juga. Tapi dah makan berkilo-kilo pun bengong sampai kelar ya. Kan? Saya tak payah makan kacang cerdik, dah cerdik lah pun. Kan? Tu cerita. Tak sempat rehat datang sini pula kan. Ni balik pula berapa hari nak datang semula KL. Macam itulah tuan-tuan, selagi apa nama dipanjangkan umur, diberi kesihatan, insya-Allah kerja dakwah ni berterusan tuan-tuan. Tak ada noktah. Kan? Orang pun heran, ustaz ni tak ada rehat nak buat macam mana? Tu yang keletihan sikit sebab perubahan cuaca dan sebagainya. Di Madinah memang sejuk tuan-tuan. Kalau pergi bulan 12 kena bawa baju tebal, baju sejuk. 8 Celsius. Sebelum saya pergi tu 6. Tuan-tuan boleh bayangkan 8 Celsius sejuk. Macam aircon lah kan. Aircon 20 pun dah sejuk kan. Paling rendah 16 kan. Ni 6 kan. Bibir mulut pun pecah tuan-tuan, kaki pun habis pecah kan. Di Mekah sekejap dah sejuk, lepas tu balik seperti biasa. Jadi alhamdulillah, sewaktu di Mekah dulu baru-baru ni saya memang berdoa tuan-tuan pada semua tuan-tuan dan puan-puan kan, yang mengikuti kuliah saya. Saya doa, ya Allah, rahmatilah ke semua anak-anak muridku, semua sahabat-sahabat seperjuangan denganku. Jadi tuan-tuan memandangkan saya doa kat tuan-tuan dan perempuan, kita bentang jadah lah nak. Jangan tak faham lah kan. Tiap-tiap hari saya berdoa kan. Bukan minta balasan kan lah. Tuan-tuan bantulah sikit kan. Dapat 2-300 pun alhamdulillah. Tuan-tuan, ini amanah saham akhirat. Tuan-tuan niatlah sedekah fisabilillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ribuan kemaafan, terkasar bahasa sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tak mau takbir ceroi. Dah habis mau takbir. Alhamdulillah, demikian